Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang merupakan kes 2077. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Kes kedua pula ialah seorang lelaki berumur 76 tahun yang merupakan kes 3148. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi mereka. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga mereka. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 126 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 3,219 orang. Satu kluster baru yang telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 50 kluster. Kluster baru ini mengandungi 12 kes yang telah dikesan berikutan operasi swab sweep di kawasan Mumung yang dilakukan pada 2 hari bulan September baru-baru ini. Operasi tersebut telah dijalankan setelah beberapa kes dikenal pasti di kawasan berkenaan. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Derma Wangsa. Terdapat 46 tambahan kes-kes baru pada 12 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 68 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitannya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 171 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 63 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,468 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,734 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala satu lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,140 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 245,886 ujian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau dan berusaha mengawal varian-varian baharu COVID-19 yang muncul dari memasuki negara ini. Menteri Kesihatan menjelaskan langkah tersebut bagi menjawab persoalan mengenai varian Mu yang muncul di Hong Kong dan varian-varian lain. Menteri Kesihatan menyatakan varian-varian baharu perlu dikaji terlebih dahulu memandangkan ketidakpastian mengenai varian berkenaan. Walau bagaimanapun, menurut Menteri Kesihatan, apa yang menjadikan kebimbangan pada masa ini ialah varian Delta yang melanda seluruh dunia pada masa ini. Menyentuh mengenai perkhidmatan make-up artis rumah ke rumah, Menteri Kesihatan menegaskan untuk keselamatan orang ramai perkhidmatan tersebut
tidak dibenarkan dan menjadi kesalahan di bawah Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit. Pelbagai pihak di negara ini terus menghulurkan sumbangan bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menengani dan membendung penularan wabak COVID-19. Sumbangan berjumlah RM40,88 disampaikan oleh kumpulan pegawai-pegawai veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Manakala kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli bersekutu negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan berjumlah RM14,500. Sumbangan-sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan datangnya daripada Firuz Jaya, juga menderma JD Harapan Sendirian Berhad. Penderma seterusnya datangnya daripada perunding Primarica. Juga memberikan sumbangan Town View Sendirian Berhad. Sumbangannya seterusnya daripada Brunei Gas Carriers BGC. Juga memberi bantuan Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan seterusnya menerima sumbangan daripada sukarelawan Belia Gasing. Juga menghulur sumbangan GL Extra Enterprise. Dan penyumbang seterusnya datangnya daripada Joyap Enterprise. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295-712 pada waktu bekerja. Sebagai salah satu langkah berkesan bagi memastikan pemakaian sungkup muka terus dipatuhi, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Sukarelawan Daerah Tutong Suka dan Pergerakan Belia Daerah Tutong, ringkasnya IMPAK, mengendalikan inisiatif pakai mask. Projek seumpamanya juga bertujuan membantu ke arah membudayakan pemakaian sungkup muka dan memastikan semua golongan masyarakat tidak tercicir daripada memiliki sungkup muka untuk keperluan seharian. Dengan berslogankan jaga keselamatan kami, jaga keselamatan semua, pakai mask inisiatif dilaksanakan secara berterusan melalui 3 inisiatif iaitu kempen pakai sungkup muka, face mask donation drive dan face mask drop off point. Sebagai langkah permulaan, donation drive telah dilaksanakan dengan menyumbangkan sungkup muka kepada para sukarelawan di samping membekalkan sungkup muka secara berkala kepada para sukarelawan yang bertugas di Kompleks Sukan Tutong. Dan dengan memberi sumbangan face mask secara berterusan. Dengan sumbangan ini, semua inisiatif dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ianya diharapkan dapat memberikan kesan yang positif ke arah membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita Brunei Darussalam. Orang ramai yang berhasrat untuk menyalurkan sumbangan sungkup muka, penerimaan sumbangan drop-off point bagi Face Mask Initiative bertempat di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong, Jalan Enci Awang, Pekan Tutong. Masa penerimaan sumbangan pukul 9 pagi hingga 2 petang. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian hotline 8836 893 atau 737 2043. Situasi banjir di beberapa buah kawasan pedalaman di daerah Tutong masih dalam keadaan terkawal. Menurut siaran akhbar Jabatan Daerah Tutong, hujan lebat baru-baru ini telah menyebabkan
beberapa kawasan dilanda banjir. Paras air banjir beberapa hari lalu telah mula berkurangan tetapi ianya meningkat semula disebabkan turunan hujan yang lebat pada 31 Ogos dan 1 September. Langkah-langkah persediaan seperti bantuan barang-barang catuan dan pengangkutan diaturkan oleh agensi-agensi yang berkaitan melalui ketua kampung di kampung-kampung yang terjejas mengikut garis pandu dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pembahagian barang-barang catuan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat masih diteruskan di beberapa buah kampung di kawasan yang terjejas. Pemantauan paras air telah dilaksanakan sejak kejadian hujan lebat bermula pada pertengahan Ogos lalu. Disebabkan paras air sungai yang meningkat, beberapa buah rumah di Kampung Benutan, Rambai, Ukong, Kuala Ungar, Bengkuru dan sebahagian kawasan Kampung Pancong dan Kampung Layong dinaiki air dan beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui. Batalion kedua Tentera Darat Diraja Brunei juga menyediakan bantuan sebuah perahu Damien boat bagi penduduk kampung yang memerlukan di kawasan jalan kecil Kampung Layong. Jabatan Daerah Tutong bersama agensi-agensi berkenaan dan pemimpin masyarakat akan sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Berikutan situasi banjir, para penduduk kampung dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan di samping mematuhi garis pandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Majlis-Majlis Perundingan Kampung MPK Daerah Tutong melalui projek Muafakat Amal MPK Daerah Tutong hari ini menyampaikan sumbangan berupa 40 kotak pelbagai makanan kering dan minuman kepada para petugas barisan hadapan COVID-19 di daerah berkenaan. Majlis penyerahan berlangsung di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong, Pekan Tutong. Sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Tutong. Projek dikendalikan bersama Jabatan Daerah Tutong serta Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dengan kerjasama MPK Daerah Tutong dan Sukarelawan Daerah Tutong. Mengambil kira perkembangan situasi wabak COVID-19 di negara ini, semua pengajaran dan pembelajaran telah dilaksanakan secara dalam talian atau online. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan melalui unit kaunseling bahagian hal ehwal pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah telah mengaktifkan talian kalinga bagi warga sekolah kerajaan yang mempunyai masalah pembelajaran, peribadi dan lain-lain yang dikendalikan oleh profesional dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Orang ramai khususnya warga sekolah kerajaan boleh menghubungi kami di talian 741-3059 bermula dari jam 8 hingga 11.30 pagi dan bersambung pada sebelah petang jam 2 hingga 4 petang. Talian ini hanya dibukakan pada waktu-waktu persekolahan saja dan ditutup pada cuti-cuti awam. Dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama kini melancarkan program infak tarbiyah khas COVID-19 di persekolahan Arab dan Agama. Program dibukakan kepada syarikat dan orang awam bagi sama-sama menyumbang barang-barang keperluan pembelajaran dan pakej kesihatan dengan menghubungi hotline 825-7878 atau email ke infak.tarbiyah@jpi.edu.bn. Ianya tertakluk kepada perkembangan semasa situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam ataupun di sepanjang murid-murid mengikuti pembelajaran dalam talian yang online sehinggalah murid-murid akan dapat kembali bersekolah seperti biasa. Sumbangan akan diagihkan ke sekolah-sekolah khususnya kepada murid-murid yang kurang berkemampuan agar mereka ini dapat mengikuti pembelajaran dalam keadaan teratur dan selesa. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa patuh kepada semua peraturan, prosedur dan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19
di lapangan terbang antarabangsa Brunei seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Nasihat tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya hari ini dan seterusnya mengongsikan beberapa prosedur yang perlu dipatuhi semasa berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penumpang-penumpang yang akan berlepas adalah dipastikan untuk menggunakan prosedur drop-off sahaja. Orang ramai adalah tidak dibenarkan untuk mengambil penumpang semasa ketibaan. Penumpang-penumpang hendaklah mempunyai aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR yang disediakan. Para penumpang yang tidak mempunyai aplikasi BruHealth hendaklah menunjukkan dokumentasi penerbangan yang sah dan sijil COVID-19 PCR test yang negatif jika perlu sebelum masuk ke bangunan terminal lapangan terbang antarabangsa Brunei serta mengisi butiran peribadi di dalam buku yang disediakan, dan orang ramai yang tidak mempunyai aplikasi BruHealth adalah tidak dibenarkan masuk ke bangunan terminal lapangan terbang antarabangsa Brunei.